Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan membincangkan topik 1, jenayah komputer dan keselamatan. Fokus kita adalah kepada jenayah komputer yang paling tinggi di Malaysia pada tahun 2025. Berdasarkan laporan dan statistik Cybersecurity Malaysia, penipuan siber merupakan jenayah komputer paling tinggi di negara ini. Pada tahun 2023 sahaja, lebih 5,900 insiden siber direkodkan dan 3,705 daripadanya adalah kes penipuan, menjadikannya kategori paling dominan. Penipuan siber didefinisikan sebagai aktiviti jenayah yang menggunakan komputer, internet atau sistem digital untuk memperdaya mangsa. Ini termasuk e-dagang palsu, penipuan pelaburan, mesej palsu dan email phishing. Penipuan siber dianggap sangat berbahaya kerana menyebabkan kerugian kewangan yang besar. Malaysia direkodkan mengalami kerugian lebih 1.22 bilion RM akibat jenayah siber dalam tempoh 10 bulan pada tahun 2024. Selain itu, ia menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap transaksi digital dan boleh membawa kepada pencurian identiti. Peningkatan pencerobohan data sebanyak lebih 1,100% turut menunjukkan bahawa jenayah ini semakin kompleks dan berisiko tinggi. Untuk mencegah penipuan siber, pengguna perlu mengamalkan langkah keselamatan asas seperti menggunakan kata laluan yang kukuh dan berbeza untuk setiap akaun. Mengaktifkan pengesahan 2 faktor, tidak mengklik pautan mencurigakan, dan memastikan laman web sah sebelum membuat transaksi. Memasang antivirus dan mengemas kini peranti, serta mengurangkan perkongsian maklumat pribadi di media sosial. Pendidikan tentang taktik scam seperti Macau scam atau Pacel scam juga sangat penting. Jika menjadi mangsa, anda boleh menghubungi Polisi Raja Malaysia untuk laporan rasmi atau Jabatan Siasatan Jenayah Komersil untuk kes penipuan dalam talian. Cybersecurity Malaysia melalui perkhidmatan Cyber 999 dan Bank Negara Malaysia serta bank yang terlibat jika ia melibatkan transaksi kewangan. Kesimpulannya, penipuan siber ialah ancaman digital terbesar di Malaysia dan memerlukan kesedaran serta tindakan pantas daripada setiap pengguna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan menerangkan proses pendaftaran harta intelek atau IP bagi sebuah perisian kecerdasan buatan yang saya bangunkan melalui rujukan laman rasmi MyIPO. Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah mengenal pasti jenis harta intelek yang sesuai. Untuk perisian I, terdapat 4 bentuk perlindungan utama. Hak cipta melindungi kod sumber, dokumentasi teknikal, manual pengguna dan grafik UI. Walaupun hak cipta wujud secara automatik apabila karya dicipta, rekod notifikasi melalui MyIPO membantu membuktikan tarikh dan pemilikan. Tanda dagangan melindungi nama perisian, logo, slogan dan identiti visual agar jenama dapat dibezakan di pasaran. Paten boleh dipohon jika perisian mengandungi kaedah teknikal baharu yang memberikan kesan teknikal di dunia nyata. Perisian biasa tidak boleh dipatenkan, tetapi inovasi yang menyelesaikan masalah teknikal secara unik mungkin layak. Reka bentuk perindustrian digunakan jika perisian disertakan perkakasan atau mempunyai reka bentuk fizikal yang unik. Selepas memilih jenis IP, dokumen sokongan perlu disediakan. Ini termasuk maklumat pencipta, bukti karya seperti kod atau manual pengguna, lakaran logo, dan deskripsi teknikal inovasi perisian. Semua dokumen ini menjadi asas semakan oleh MyIPO. Permohonan dilakukan melalui laman web MyIPO di bahagian Public Online Services. Prosesnya merangkumi, mengisi borang permohonan IP yang berkaitan, memuat naik dokumen sokongan, dan membuat bayaran fee pendaftaran. Untuk hak cipta, anda akan menerima notifikasi rasmi sebagai bukti pemilikan. Bagi tanda dagangan, permohonan melalui 3 peringkat, pemeriksaan, penerbitan untuk bantahan awam, dan pendaftaran akhir. Untuk paten, MyIPO akan menjalankan pemeriksaan ketat berdasarkan kebaharuan, langkah indentif dan kebolehgunaan industri sebelum sijil paten dikeluarkan. Dalam video ini, saya akan menerangkan kepentingan privasi digital, konsep pengawasan serta isu etika yang berkaitan dalam dunia moden. Privasi digital sangat penting kerana ia melindungi identiti dan maklumat pribadi kita daripada disalahgunakan. Tanpa privasi, data seperti nombor telefon, alamat dan maklumat kewangan boleh terdedah kepada penipuan dan pencurian identiti. Di Malaysia, privasi dilindungi melalui Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang memastikan organisasi mengurus data pengguna secara telus dan selamat. Selain itu, SKMM mengawal selia penggunaan data oleh syarikat telekomunikasi, manakala Garis Panduan Keselamatan Cyber Kerajaan membantu mencegah kebocoran data dan melindungi pengguna. Penguasaan ialah aktiviti memantau tingkah laku atau komunikasi individu untuk tujuan keselamatan dan kawalan. Ia boleh berbentuk fizikal seperti kamera CCTV atau berbentuk digital seperti pemantauan email, media sosial dan penggunaan internet.
Contoh lain termasuk sistem biometrik di lapangan terbang, aplikasi yang menjejak lokasi, atau pemantauan pekerja oleh majikan. Majikan boleh memantau aktiviti komputer pekerja jika ia dinyatakan dalam polisi syarikat. Contohnya termasuk pemantauan email, penggunaan perisian screen recording, log penggunaan aplikasi, serta firewall untuk mengesan akses tidak sah. Namun, pemantauan mesti dilakukan secara beretika dan tidak melampau agar tidak menjejaskan kepercayaan pekerja. Kerajaan Malaysia boleh memantau rakyat melalui Undang-Undang Keselamatan, CCTV awam, data telekomunikasi, dan analisis media sosial untuk mencegah jenayah atau penyebaran maklumat palsu. Untuk melindungi diri pengguna boleh menggunakan VPN, mengawal tetapan privasi media sosial, mengelakkan perkongsian maklumat sensitif, dan meningkatkan kesedaran tentang hak privasi. Pengawasan menjadi isu etika kerana ia menyentuh hak privasi, iaitu hak asasi manusia. Keseimbangan perlu dicapai antara keselamatan dan kebebasan individu. Pengawasan berlebihan boleh menyebabkan penyalahgunaan kuasa, diskriminasi, dan tekanan psikologi. Oleh itu, pengawasan harus dijalankan secara telus, adil, dan berlandaskan tujuan yang jelas. Dalam video ini, saya akan menerangkan kepentingan kebolehpercayaan komputer, contoh kegagalan sistem, dan perbandingan kebolehpercayaan antara Android dan Apple. Kebolehpercayaan komputer sangat penting kerana ia memastikan data pengguna selamat dan tidak terdedah kepada kebocoran. Dalam era digital, lebih 4.7 bilion orang menggunakan media sosial setiap hari. Dan tanpa sistem yang boleh dipercayai, data mereka mudah digodam atau dimanipulasi. Teknologi seperti enkripsi end-to-end dan autentikasi multifaktor sangat penting untuk melindungi akaun pengguna. Jika sistem gagal atau digodam, reputasi organisasi akan terjejas dan keyakinan pengguna akan hilang. Satu contoh terkenal ialah skandal Cambridge Analytica di Facebook, apabila data lebih 87 juta pengguna digunakan tanpa kebenaran untuk tujuan politik. Contoh lain ialah insiden penggodaman Twitter pada tahun 2020, di mana akaun tokoh terkenal seperti Elon Musk digodam untuk menjalankan penipuan Bitcoin. Dari segi perkakasan, Apple lebih boleh dipercayai kerana mereka mengawal sepenuhnya reka bentuk dan pembuatan peranti. Dari segi perisian, Apple lebih konsisten kerana semua peranti menerima kemaskini iOS secara serentak, menjadikan sistem lebih selamat. Secara keseluruhan, Apple lebih kukuh dari aspek kebolehpercayaan, namun Android tetap popular kerana fleksibiliti, keterbukaan sistem, dan pilihan harga yang pelbagai. Etika profesional adalah asas penting dalam kejuruteraan perisian, memastikan jurutera bertindak secara bertanggungjawab terhadap masyarakat, organisasi, dan produk. Dalam pembangunan aplikasi MySejahtera, jurutera perisian perlu mematuhi Kod Etika Kejuruteraan Perisian IEEE per ASIM, berlandaskan 4 prinsip utama. Prinsip awam menekankan jurutera mesti mengutamakan keselamatan, privasi, dan kebajikan masyarakat, terutamanya dengan data sensitif MySejahtera. Jurutera wajib memastikan sistem dibina dengan ciri keselamatan kukuh seperti penyulitan data dan kawalan akses, menolak arahan yang menjejaskan pengguna. Prinsip klien dan majikan menuntut jurutera bersikap jujur, profesional, dan telus kepada kerajaan sebagai klien MySejahtera. Mereka perlu memaklumkan risiko teknikal atau isu privasi kepada klien, memastikan integriti untuk mengelakkan salah urus data dan konflik kepentingan. Prinsip produk menuntut jurutera menghasilkan produk yang berkualiti, selamat, stabil, dan mematuhi undang-undang seperti Akta Perlindungan Data Pribadi. MySejahtera perlu melalui ujian ketat untuk bebas pepijat, menampung pengguna tinggi, dan memenuhi piawaian industri, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Prinsip penghakiman memerlukan jurutera membuat keputusan berasaskan pengetahuan profesional, analisis saintifik, dan integriti moral. Walaupun berdepan tekanan massa, mereka perlu mengekalkan penilaian profesional, tidak mengorbankan keselamatan atau privasi, dan membuat keputusan secara objektif. Penghakiman yang salah boleh memberi kesan besar, termasuk ancaman keselamatan negara,
dan kehilangan kepercayaan rakyat.